A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sidang penonton sekalian, bertemu lagi kita dalam rancangan Nadwah Ramadan bersama Hikmah Channel. Kita teruskan perbahasan kita tentang peristiwa-peristiwa penting dalam lipatan sejarah yang telah mengukir kemenangan-kemenangan dan dalam perjuangan-perjuangan menentang musuh-musuh Islam di bulan Ramadan Al-Mubarak. Bukan sekadar kita mengimbau dari segi peperangan Badar sahaja, malah lakaran sejarah telah melakarkan kepada kita tentang satu peristiwa penting yang berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang berlaku pada tanggal 10 Hijrah pada hari Rabu selepas mayang Asar. Berlakulah peristiwa penting yang dinamakan Fathul Makkah, pembukaan kota Mekah. Dan adalah ayat yang telah saya bacakan tadi. Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu dapat melihat manusia-manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Peristiwa ini merupakan satu kemenangan yang tidak dapat kita lupakan. Ketika umat Islam telah dihalau keluar daripada bumi Mekah, Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Di situ Rasulullah merangka membina kekuatan umat Islam kembali. Maka bila tiba masanya pada tanggal 10 hari bulan Hijrah, 10 Hijrah, waktu Asar, Rasulullah bersama 10,000 umat-umat Islam daripada berbagai-bagai puak. Puak Aslam, puak Ghifar, puak Mazinah, puak Juhainah. Mereka bertolak menuju ke kota Mekah dengan menaiki unta, menaiki kuda, dengan niat untuk menakluki semula kota Mekah yang merupakan tempat tumpah darah mereka. Dan di sini mulanya terbinanya dakwah Islamiah. Maka dengan semangat yang kukuh, walaupun pada hari itu sangat panas, tentera Islam merempuh padang pasir dengan semangat perjuangan yang berkobar-kobar. Hal itu berlaku kerana mereka ingin membalas dendam kepada puak-puak kufar, puak-puak Quraisy yang telah membatalkan perjanjian sesama Islam, di mana dalam perjanjian Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak boleh membantu puak-puak lain untuk menentang Islam. Tapi mereka telah melanggar. Mereka telah melanggar perjanjian itu, di mana mereka telah membantu puak-puak daripada Khuza'ah, puak-puak daripada Quraisy untuk menentang puak Khuza'ah dengan senjata dan dengan tenaga yang ada pada mereka, dengan harta yang mereka sumbangkan untuk menentang. Sedangkan puak Khuza'ah ini merupakan puak yang mendapat membuat perjanjian ta'astir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentera-tentera Islam memasuki kota Mekah dengan seramai 10,000 orang. Rasulullah masuk melalui jalan atas dan baginda mengarahkan pimpinan Islam di bawah Khalid Al-Walid masuki kota Mekah melalui jalan bawah, dan juga beberapa sahabat yang lain masuk melalui jalan-jalan yang berlainan. Maka dengan strategi yang begitu hebat, yang teliti, yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan semangat perjuangan berkobar dalam bulan yang digambarkan sebagai bulan yang kita berjaya menundukkan hawa nafsu, mereka pergi hanya semata-mata kerana Allah, mencari keridhaan Allah. Akhirnya umat Islam dapat masuk kota Mekah dalam keadaan aman, tidak ditentang pun dan tidak menumpahkan sebarang darah. Inilah satu penghinaan kepada orang Quraisy dengan kejayaan Islam di bulan Ramadan, yang merupakan satu titik sejarah yang tak dapat dilupakan. Apabila baginda berjaya memasuki kota Mekah, maka mereka telah menghapuskan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah.
selesainya penghapusan berhala ini, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal bin Rabah naik di atas bumbung Kaabah lalu mengalunkan azan berkumandang dan kota Mekah. Tanda kemenangan berada di pihak Islam. Ketika itulah Rasulullah SAW apabila seluruh umat-umatnya berkumpul, seluruh orang-orang Quraisy yang berada di kota Mekah berkumpul di hadapan Kaabah, baginda berdiri di sisi Kaabah. Di sini terselahlah akhlak Rasulullah yang begitu hebat. Rasulullah telah membaca takbir seperti takbir yang dilaungkan semasa kita menyambut Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la syarika, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ketika itulah kita tengok Rasulullah bertanya kepada orang-orang Quraisy satu soalan. Apakah agaknya kamu menjangka aku akan lakukan kepada kamu? Mereka lantas berkata, baik, anak saudara-saudara kami yang baik, anak saudara kami yang baik. Maka, sebab apa mereka kata demikian? Kerana mereka tahu Rasulullah terkenal seorang insan yang luhur budi pekertinya, seorang manusia yang memiliki akhlak yang cukup terpuji. Rasulullah bukan jenis manusia yang suka membalas dendam. Maka kata Rasulullah, izhabu fa antum mutlaqa, pergilah kamu semua dibebaskan. La tasriba alaikumul yaum, hari ini dah tak ada lagi pemusuhan, aku bebaskan kamu. Ketika itulah mereka pun pergi. Selepas mereka pergi, mereka kembali menoleh ke belakang, datang semula menemui Rasulullah dan terus mengisytiharkan iman mereka. Mereka terus memasuk Islam berbondong-bondong kerana mereka kagum dengan akhlak yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah dia kemenangan yang cukup besar pada orang Islam yang dilakarkan dalam bulan Ramadan tahun 10 Hijrah. Pada bulan Ramadan, pada tahun ke-8 Hijrah, pada 10 Ramadan selepas berlakunya sembahyang asar. Inilah dia bulan perjuangan kita. Dan bukan itu saja, bahkan banyak lagi kejayaan yang telah dihasilkan dalam bulan Ramadan. Seperti mana penghapusan satu patung yang paling besar yang dinamakan Uzza. Uzza ni patung yang cukup besar, tapi telah dihapuskan pada 25 hari bulan Ramadan. Dihapuskan oleh Panglima Khalid Al-Walid. Tuan-tuan, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian, hebatnya bulan Ramadan. Inilah dia kata, kalau kita berjaya tundukkan nafsu kita, nafsu mengikuti syariat Allah, mengikuti wahyu, insya-Allah kita berjaya di dunia akhirat. Firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan mencegah nafsunya daripada hawa, maka syurgalah menjadi tempat kembalinya. Itulah orang yang berjaya mentarbiahkan nafsunya di bulan Ramadan ini. InsyaAllah mereka akan jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang cemerlang di dunia, cemerlang di akhirat. Inilah kemenangan untuk orang-orang Islam di bulan Ramadan. Kita berhenti sebentar. InsyaAllah kita bertemu lagi selepas ini bersama Nadwah Ramadan.